Resti. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Okey, semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita seluas lautan. Amin. Okey, hari ni saya nak share dengan korang kenapa pokok keladi kita layu, daun menguning dan daun dia tu condong. Dia nak tidur aje kan. Okey. Macam mana kita nak atasi dan apa penyebab pokok kita tu condong, daun kuning. Okey, kita share-sharekan dekat sini. Okey. Banyak sebab. Okey, banyak sebab. Okey. Yang pertama, pokok kita siram tak ikut time. Dia menyebabkan kering. Yang kedua, terlampau panas, letak di tempat yang terlampau panas, ataupun kerap menyiram. Macam tadi saya cakap tu, siramnya tak teratur ataupun siramnya tak ikut time. Okey. Lepas tu agak bising sikit sebab depan tu ada orang pindah barang untuk buat rumah kot. Okey. Lepas tu ataupun dalam pot kita tu ada ulat, hama ataupun semut duduk dalam pot kita. Okey. Okey, kita macam contoh, ada setengah pokok dia daun dia kecut. Daun dia kecut, tak macam kecut, lepas tu macam daun dia layu. Dia tak segar lah. Daun dia tak segar. Kalau segar dia macam ni lah. Hijau, segar, tak ada kedut-kedut. Okey. Lepas tu kalau batang dia ada macam kedut-kedut, batang dia kedut, lepas tu daun dia tak cantik, daun dia layu, tak segar. Selalu kalau macam tu, kalau batang kedut, ya, ini saya cerita yang step pertama, masalah pokok korang. Batang kedut, satu lagi daunnya tak bermaya, macam daunnya dia macam jatuh. Daunnya sengit macam ni, jatuh, daunnya sengit. Lepas tu daunnya kering, nampak berkedut-kedut, daunnya berkedut-kedut, kering, batangnya berkedut juga. Bermakna pokok awak tu kurang air. Bila kalau kurang air, kita akan nampak dekat situ media tanah kita tu kering sangat-sangat. Sebab saya tak ada pokok yang kering, tak ada. Okey. Lepas tu, itu yang pertama. Bermaksud tanaman awak tu tak siram dengan betul, lepas tu tanah tu kering. Okey. Kalau keladi ni dia kena ikut cuaca juga. Kalau waktu hujan,
waktu mendung, jarang kita nampak matahari, dia bukan cuaca panas lah. Okay? Mendung, kerap hujan, korang tengok pada tanah juga. Okay? Kalau tanah korang tu basah lecek, korang tak perlu siram pun. Tak perlu siram. Okay? Sebab keladi ni pun kena ikut juga kalau kita nak siram. Okay? Kalau waktu hujan, korang tak perlu siram kalau dia kena hujan. Lepas tu walaupun pokok korang tu di bawah atap tak kena hujan, tapi cuaca agak mendung-mendung kan, korang siram hanya sekali. Kalau pot korang tak kena hujan tapi cuaca musim hujan, korang siram sekali sehari di waktu petang. Okey, di waktu petang. Kalau cuaca panas terik, dah lama tak hujan, musim panas lah, musim panas, musim kemarau, panas kan? 2 hari sekali. Pagi sekali, petang sekali. Mesti ikut time. Okey? Jangan siram di waktu tengah hari, di waktu malam. Jangan. Paling bagus pagi atau petang. Okey? Pagi atau petang. Okey? Itu untuk yang kita nak tahu keadaan pot kita tu lah. Nak perlu siram ke tak perlu siram. Kalau nampak basah, kalau saya senang je, nampak je pot tu basah, saya tak siram. Kalau nampak pot tu kering, baru kita siram. Lepas tu yang kedua, terlebih air. Okey, terlebih air tu contoh, kita tengok pot kita tu basah, becek, tahu tak macam air lecak. Air lecak. Tu selalu kalau media tanah yang orang selalu becek tu atau lecak tu, dia tak ada campuran tanah. Bila tak ada campuran tanah, media tanah dia tu semata-mata tanah sahaja, boleh menyebabkan busuk akar untuk keladi. Kalau pokok lain tu dia macam lasak sikit kan. Kalau macam jenis keladi yang sejenis macam pokok keladi, dia tak boleh becek, tanah becek tak boleh. Tu saya selalu cakap dengan korang, kalau korang nak tanam keladi, kena campuran tanah. Paling penting, biar tanah tu tak becek. Okay? Bila tak becek, kita punya tak adalah busuk akar macam tu korang. Okey, itu kalau. Lepas tu lubang pot tu kena banyak lah. Lubang pot tu kena banyak, biar kita siram tu air pun mengalir. Kadang setengah orang, dia dah basah tau tanah tu, dah basah dia lagi siram. Tak boleh korang. Kalau korang punya pot tu ataupun media tanah korang tu dah basah, korang tak perlu siram. Tengok saya punya media tanah ni waktu petang ya. Tengok ya, media tanah. Media tanah saya tak ada basah dan becek, nampak. Dia lembap, dia lembap tapi tak basah. Kalau keladi dia suka macam ni. Keladi suka macam ni. Nampak. Tanah dia macam ni. Dia lembap, bila dipegang lembap, tapi dia tak becek. Dia tak becek. Saya kalau macam ni, basah macam ni, lembap, dia nampak tak becek, saya tak siram dah. Besok pagi baru saya siram. Kadang-kadang kalau cuaca pun, kadang saya tengok juga, kalau pot saya tu tak kering, saya tak siram. Kadang saya sehari sekali je, waktu pagi saja. Waktu petang saya jarang siram. Tapi kalau panas, kering, tu saya cakap tadi, tengok pada korang punya media tanah korang. Media tanah saya memang tak akan banjir lah. Dia punya tanah tu tak akan banjir, becek macam tu. Okey, lepas tu yang pertama tadi, kering, menyebabkan kering. Kalau kita nak tahu pokok kita tu kering tak ada air, tu saya cakap tadi, batang dia kecut dan daun dia
tak segar, daun dia macam daun kering, lepas tu dia punya pokok layu je. Okey, tu pun boleh menyebabkan daunnya tidur. Daunnya condong. Okey, daunnya condong. Yang kedua tadi, media tanah, tak ada campuran media tanah, lepas tu dia pakai tanah sahaja, dia boleh menyebabkan busuk akar. Bila dah busuk akar pun dia akan layu menguning. Bila dah layu menguning, korang kena pastikan tukar tanah, cuci bersih-bersih dia punya akar. Buah keladi tu baru korang tanam baru, tanah yang baru macam tu. Okey. Lepas tu kalau nak lepas tu satu media tanah tu kita kena tukar 3 bulan atau 2 bulan sekali, kita kena tukar. Kadang-kadang kita takut ada hama. Okey, kalau korang punya daun tu, contoh ya, daun korang tu semua macam ni, ada macam ni, dah jatuh-jatuh macam ni. Okey, yang dua ni tegak. Okey, korang potong je. Korang jangan tunggu lama-lama lagi dah. Bila korang potong, dia akan tumbuh anakan baru. Korang jangan tunggu lama-lama lagi. Okey. Lepas tu satu saya nak tunjuk dengan korang, nasib saya ada satu pokok yang agak nak mati. Sebab pokok ni saya baru hari tu dapat dekat hutan. Nampak tak korang? Siapa yang pernah jadi macam ni? Nasib ada satu ni. Kalau tak ada satu ni, saya tak boleh nak tunjuk dengan korang macam mana kita nak buat kalau pokok kita ni jadi macam ni. Ni sebab pokok keladi kalau saya ambil dekat hutan, kalau saya bawa balik saya tanam, dia memang akan jadi macam ni. Tapi korang jangan risau, jangan takut. Okey. Dia ada ubi keladi. Okey, betul ke tak saya sebut? Kadang saya lupa, ubi keladi ke biji keladi ke ubi keladi. Okey. Pokoknya macam ni, dia dah rosak. Okey, ini sebab saya hari tu dapat dekat hutan, tak sampai seminggu. Saya tanam lah, dapat dah balik dari hutan, saya terus tanam. Okey, saya terus tanam, dia akan jadi macam ni. Kalau jadi macam ni, korang tak payah takut, tak payah risau. Okey, korang potong aja daunnya. Okey, saya akan tunjukkan kat orang. Okey, bila korang potong daunnya macam ni, okey, nanti tak sampai 4 hari ataupun 5 hari dia akan tumbuh daun baru. Lepas tu dekat sini pun sebab dia dah ada daun layu. Bila dah ada daun layu, dia akan tumbuh pucuk baru tau. Tu saya cakap, kalau ada daun-daun yang dah layu ataupun daun-daun dah menguning, korang potong aja semua. Contoh, ada 3 daun. 3 daun tu dah layu, dah condong. Okey, dah togel. Korang potong aja. Okey, korang potong semua daun-daun yang 3 helai yang dah layu semua tu, biar botak tak apa. Okey, biar botak tak apa. Korang potong je semua, nanti dia akan tumbuh daun baru. Bila dah tumbuh daun baru, dia akan segar, dia akan lagi bagus daripada korang biarkan dia terkulai layu macam tu. Bila korang biarkan dia terkulai layu macam tu, okey, korang sayang nak potong, macam contoh macam ni pun sama juga. Ni sebab dia dah tua lah, tapi kadang-kadang saya letak juga sebab dia punya kulit kayu ni elok, keras ya, keras. Okey, selepas korang dah potong semua daun-daun tu kan, nanti tak berapa hari tu dia akan tumbuh daun baru. Bila korang tumbuh daun baru, lagi tambah rimbun dan lebat. Okey, korang tak payah sayang-sayang dengan daun yang kalau dah layu mati tu. Sebab apa saya cakap korang tak payah sayang-sayang daun yang dah layu yang nak mati tu kalau korang tak potong? Sebab
dia akan lambat menumbuh anak. Tengok yang ni, dia dah tumbuh anakan baru. Nampak ni, dia ada tumbuh, nampak anakan baru. Nampak tak korang, ada anakan baru. Bila dia nak tumbuh tu, dia akan pergi ke daun yang mati tu. Dia memberi khasiat kepada daun yang nak mati tu. Okey. Bila korang potong daun-daun tu, dia akan pergi ke satu tempat yang daun baru tu nak tumbuh. Dia akan fokus ke pergi daun baru yang nak tumbuh. Dia akan bagi khasiat kat situ kalau korang dah potong daun-daun yang mati tu. Kalau korang lambat potong daun-daun yang mati tu, dia lambatlah membesar untuk daun baru. Okey. Lepas tu dia punya macam contoh, kalau korang letak keladi tu, contoh bahagian sana tu cahaya matahari. Okey. Dia condong ke sini kan. Bila dia condong ke sini, korang pusing ikut cahaya matahari. Nanti dia akan ikut balik tegak. Okey, dia ikut balik tegak. Tapi kebanyakannya pokok saya, kalau dia dah tua je, dia condong ke bawah, lama-lama layu dia akan tumbuh daun baru. Yang ni daun baru. Ni daun baru, yang ni daun tua. Okey, itu macam dia nak gugur untuk daun baru. Kalau contoh korang punya pokok tu semua layu. Okey, kita cerita bab semua layu. Kalau daun korang tu semua layu, menguning, okey, korang kena korek korang punya pot tu. Korang keluarkan semua. Okey, korang potong daunnya semua. Bila korang dah potong daunnya semua, tinggal dia punya umbi keladi. Okey, umbi keladi tu, okey, korang dah basuh bersih, korang tukar media tanah pakai media tanah campuran. Okey, bila korang pakai media tanah campuran, okey, korang tanam balik, dah basuh, korang tanam balik. Biarkan dia selama seminggu, nanti dia akan tumbuh daun baru. Okey, dia akan tumbuh daun baru. Kebanyakannya alhamdulillah lah. Okey, yang ini hari tu dia kecut. Pokoknya kecut sebab saya letak dekat tempat panas hari tu. Dia kecut tau, kecut habis semua kering. Lepas tu saya potong semua daun-daun dia, saya tinggalkan sikit je batang. Dia dah tumbuh daun baru. Daun baru 2, nak tumbuh lagi daun yang baru 3. Okey. Kalau pokok korang tu korang dah potong semua daun, lepas tu korang dah tukar media tanah, korang letak baja. Okey, baja organik. Tapi jangan banyak-banyak. Korang letak dalam 2 cubit. Letak 2 cubit, letak jauh-jauh keliling. Untuk merangsang akar tu penumbuhan daun baru. Tapi jangan letak banyak-banyak yang selalu kita letak tu. Okey. Lepas tu okey, sebelum korang letak baja, korang punya pokok tu cantik lagi, gemuk, adalah dalam 4 daun, 5 daun macam tu. Selepas korang taruh baja, pernah tak korang punya pokok tu menguning, layu, lepas tu mati semua? Okey, tu bermakna korang letak baja terlampau banyak. Okey, kalau pot macam ni korang pakai 1 sudu kecil sahaja. 1 sudu kecil tu pun jangan penuh sangat. Jangan pakai sudu besar. Sebab dalam kita punya baja ni, bahan dia tu panas. Okey, bila panas dia akan merosakkan pokok kita. Tapi saya paling suka syorkan dekat korang pakai baja Milagro ataupun baja ikan. Tapi kalau baja ikan tu korang jangan guna banyak-banyak. Cukup pakai 1 sudu kecil. Kalau Milagro tu boleh lagi lah sudu besar, tapi jangan penuh. Sebab apa?
kadang ada pokok yang kita jarang-jarang letak baja, tiba-tiba kita letak baja, dia terkejut, dia akan gugur semua daun-daun dan pokok akan mati sebab terlebih baja. Kalau korang dah biasa macam saya 2 minggu mesti bagi baja, dia tak akan mati dan tak akan layu sebab dia dah biasa. Okey, dia dah biasa. Untuk yang permula baru nak menjinak-jinak guna baja, korang guna satu sudu kecil, taruh di keliling jauh dari pokok. Jangan terkena pokok. Okey, sebab baja tu dia elok pada akar, dari akar, bukan dari pokok atau terkena daun. Nanti dia akan layu dan mati. Okey. Okey, lepas tu satu, kalau korang punya pokok keladi tu dah meninggi, lepas tu dia agak condong kan? Condong, korang pakai je batang. Macam saya ni batang. Tapi alhamdulillah lah saya punya daun tak ada lagi lah yang jenis condong-condong, tak ada. Sebab saya memang jaga dia punya air. Keladi ni kena jaga air. Kurang air tak boleh, lebih air tak boleh. Kena pandai jaga air. Yang penting air. Kalau korang pandai jaga air dengan betul, keladi korang tak akan busuk akar, tak akan layu, tak akan menguning. Okey, tu tips saya lah, petua saya yang selalu saya gunakan. Jangan banyak air. Lepas tu campuran tanah paling bagus. Sebab campuran tanah ni korang, okey, campuran tanah ni korang elok untuk keladi ni. Sebab apa saya cakap elok untuk keladi? Sebab keladi tak suka media tanah yang tanah sahaja. Okey, sebab keladi ni kita beli dari kedai, bukan ambil dekat hutan. Kalau ambil dekat hutan dia dah biasa dah tempat-tempat yang macam tanah-tanah lembik-lembik macam tu. Tapi keladi pun biasa kalau kat hutan pun dia kalau hidup pun macam atas daun-daun. Dia suka tempat yang berdaun-daun. Tapi kalau ada macam pokok contoh, dia suka duduk macam kat tempat yang banyak-banyak daun. Kalau keladi lah selalu setahunnya saya lah, dia memang tak suka tempat yang becek, yang terlampau banyak air. Dia tak suka sebab nanti dia busuk akar. Okey, itu petua saya. Okey, petua saya kalau nampak macam daun-daun tu kuning, daun tu busuk, korang buang je. Buang je. Nampak ni keladi. Dah lebat dah, gemuk dah keladi. Nampak tak korang? Pokok keladi ni pun susah sikit nak jaga. Dia lasak-lasak. Tapi dia tak boleh tanah dia kering. Dia kena tanah lembab aja. Bermaksud lembab bukan kita kerap siram. Kita lembab, dia tak boleh becek. Tu kalau saya cakap media tanah campuran lebih elok sebab bila kita siram dia tak akan meninggalkan air di dalam pot kita. Dia akan siram lepas tu langsung keluar. Air tu tak bertakung. Dia tak akan becek tapi dia lembab. Keladi tu nak media tanah tu lembab. Tak boleh kering. Tu kadang confuse juga dekat situ kan. Keladi suka media tanah lembab, dia tak suka kering tapi tak suka becek. Macam tu. Kadang-kadang saya nak fahamkan tu susah sikit sebab ada setengah orang cakap tadi kata keladi ni tak suka air tapi suka lembab. Kena faham. Air tu dia tak nak becek tapi dia nak lembab. Kalau lembab tu media tanah kena campur lah untuk keladi. Campuran media tanah yang saya selalu pakai daun-daun kering, sekam padi, sekam bakar, kokopit. Kokopit tu yang buat tanah kita lembab, dia tak becek. Kokopit tu yang
buatkan pokok kita tak basah dan benyek, sebab kokopit tu menyedut air dalam pot kita. Okey. Lepas tu tanah. Kalau saya guna tanah untuk keladi, tanah tak berapa banyak lah. Saya akan lebihkan kepada sekam padi dan daun-daun kering. Daun-daun kering apa pun boleh. Okey, itu untuk tips saya kali ni. Kenapa pokok kita daun dia layu, terkulai. Okey, kadang-kadang ada juga yang jenis dalam tanah tu dia ada duduk semut. Ada duduk semut, ada duduk hama. Okey, yang tadi saya ada share, yang tadi saya ada cakap, kalau keladi korang tu daunnya semua layu, daun dia kuning, layu semua, bermakna dalam tanah korang tu mesti ada sesuatu yang duduk dalam. Okey, semut atau hama atau kulat. Itu je selalu yang suka duduk dalam tanaman. Okey, kalau siapa-siapa yang ada tanaman yang suka duduk kulat, hama dan semut dalam pot kita tu, okey, seminggu 2 kali korang siram air beras, air basuhan beras tu, campur bawang putih dengan bawang kecil. Okey, bawang putih 2, bawang kecil 2, korang blend bawangnya tu, lepas tu korang campur dekat dalam air basuh beras tu, korang siram. Okey, siram. Okey, siram, niat dalam hati tu jangan ada hama, semut. Okey, kerana Allah Ta'ala. Okey, kita mencegah daripada ada semut dengan kulat dalam tanah tersebut. Okey, petua saya selalu macam tu. Saya akan buat seminggu 2 kali. Okey, air basuhan beras, bawang putih 2 ulas, bawang kecil. Okey, blender. Campurkan dengan air basuhan beras. Ataupun pakai cili. Tapi cili saya tak biasa guna, sebab kalau tak pandai agak, cili api merah tu kalau tak pandai agak, dia mati nanti pokok. Kalau macam bawang dia tak berapa panas sangat. Kalau cili tu dia panas untuk tanaman. Tapi ada juga orang pakai cili dengan air basuhan beras tu, tapi kita kena perap dulu dalam 2-3 hari baru kita siram macam tu. Tu petua saya untuk tak ada semut dan kulat dalam media tanah. Lepas tu kita kena sentiasa tengok. Kadang-kadang dekat batang ni korang, dekat batang ni kadang-kadang dia akan duduk hama tau, yang kecil-kecil tu. Okey, kita ambil je tisu basah tu, kan ada sabun kan, korang lap batangnya, lap daunnya. Okey, itu untuk petua saya kali ni dan perkongsian saya untuk korang. Kenapa keladi korang layu, tak nak tegak, tak nak lurus, dia condong aja nak tidur. Itu tips saya dan petua saya yang saya selalu amalkan. Okey, alhamdulillah keladi-keladi saya semua tak ada yang condong dan tidur. Yelah, dia nak condong je, nak tidur lah kan. Okey, batangnya tegak dan daunnya segar, tak ada yang layu. Okey, kalau nampak daun-daun kering, korang cepat-cepat potong. Kalau semuanya kering, semuanya menguning, potong dan tukar tanah. Okey, itu tips saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Kita jumpa video kita di episod yang lain. Bye. Assalamualaikum. Kalau tak faham boleh tanya. Saya akan jawab semua pertanyaan awak semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan share. Okey, bye.